Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 4 students. So for today's video, we are going to continue with the next subtopic for chapter 8, 8.2, addition and subtraction of vectors. So previous video or previous lesson, we already covered what was the definition or the concept of vector, what are the differences between a vector and scalar, and so on. Okay, so for today's, we are going to focus only on vectors and performing addition and subtraction of vectors to produce resultant vectors, and also solving problem involving vector. Alright, kita akan mulakan dengan performing addition and subtraction of vectors to produce resultant vectors. The keyword here is resultant vector. Okay, so we break into two cases. So we look case by case. Right. So for the first case is the addition and subtraction of parallel vector. Vector yang selari dekat sini. Okay. So we look at the addition first. Okay, addition of two parallel vector. Okay, suppose we have vector 4a here. Okay, nak senang tengok dia punya kotak lah. So you have 1, 2, 3, 4 boxes. So it's equivalent to 4a, which is the magnitude. And we have another vector 5a because 5 boxes here. So when you plus or when you add those two vectors, you will get a new vector which is 9 lah. So you perform the usual operation iaitu addition lah. So basically for 4a plus 5a you get 9a, and then the magnitude is equivalent to when you plus the two magnitude together, you will get the same answer. Okay. For case B, subtraction. Okay, when we consider subtraction of two parallel vector, basically the same thing, it's just a different operation sahaja. For instance, you have a vector 7b and then you have another vector 4b. So when you minus or when you subtract those two vectors, you will get a new vector. How to get the vector? Just minus the value 7b minus 4b, or 7b plus a negative 4b, you will get a new vector. And this one also the same thing. If vector A is parallel with the vector b, then a minus b is equivalent to a plus minus b. Means here that the vector b here is the opposite direction lah basically. We look at the second case or case number 2, addition and subtraction of a non-parallel. Tadi parallel, ini non-parallel pula. Macam mana kalau vector tersebut bukan selari? First law adalah triangle law. Okay, triangle law for addition of two non-parallel vectors is given by, kamu tengok dia punya diagram kat situ. Okay, kamu ada satu point dekat sini kan, satu point. And then you have another point C dekat sini. Macam mana kita nak pergi daripada point A ke point C? Contohlah kat sini ya. Contoh cikgu buang benda ni. Cikgu tak ada benda ni. Tak ada ya, tak ada. Okay, but you are given vector AB adalah A. Kemudian vector BC adalah B. So, kamu tak ada jalan pendek kat sini. Kamu tak ada jalan singkat. Tetapi, kamu ada jalan jauh. So, sebenarnya dekat sini, nak bagi senang faham lah. AC ni adalah jalan singkat. Ataupun ni kita panggil sebagai resultant vector tu. Dan jalan jauh adalah dipisahkan oleh dua vektor AB dan juga vektor BC. Macam tu. So that's why bila diberi vektor, kamu dapatlah vektor dia. So kalau kamu diberi vektor tadi, kamu ada vektor A dengan vektor B. So bila kamu combine ni dapatlah dia punya vektor AC. Okay. Konsep triangle law ni sangat penting. Dan yang paling penting adalah direction. Sebab kita bermain dengan vektor. Vektor adalah kuantiti yang ada magnitude dan direction. So direction sangat penting. Okay, this triangle law can be used for subtraction of two non-parallel vectors. Kalau case macam ni, sama juga. Cikgu transfer balik. Kamu ada resultant vector sini. Ini resultant vectors. Okay. And then kamu ada lagi 1 dengan 2. Sama juga macam sini. Kalau cikgu ada A, betul lah, tak ada masalah. Macam ni. Dan cikgu tak bolehlah buat macam ni. Betul tak? Sebab cikgu nak pergi daripada point P ke point Q. Contoh. Ini contoh A. Okay. Cikgu nak pergi PQ kan. Cikgu tak ada kat sini. Tapi cikgu ada sini A. Cikgu ada sini contoh B. So, I cannot go macam ni. Macam ni. Tak boleh. Sebab cikgu nak pergi Q. Kalau cikgu buat ke sini, and then ni ke sana, apa?
takkan jumpa lah solution dia, betul tak? Tapi sedangkan ini dia beri dalam soalan, dalam information kat sini. So what we do is sama resultant vector, ini sana, ini sana. Okay. Asalnya dia adalah B. Tetapi bila kita tukar direction, dia akan jadi negative B. Ingat je, tukar direction, negative B. Okay. Tetapi kalau kamu tengok dekat second direction ni, kalau kamu nak pakai menghala ke kanan ni boleh, tapi kamu kena letak dia dekat bawah macam ni. Supaya kamu nak pergi daripada sini ke sini, betul tak? Dan bila kamu ke sana tapi dia ke sini. So bila ke sana tu kita fahamlah dia opposite direction sebenarnya. Kemudian A ni tak ada masalah. B pula adalah parallelogram law. When you have two vectors A and B initiated from the same point can be represented by two sides of a parallelogram. AB dan juga AD. Kamu ada AB dengan AD. Thus, the resultant vector of A and B is the diagonal of the parallelogram AC. So, ini law dia. So, mana cikgu tulis balik. Okay. Dan kalau cikgu ada satu ke sana dan satu ke sana, apakah resultant vector dia? Resultant vector dia adalah yang berada di tengah-tengah macam tu. So, kalau let's say this is P and this is Q. So, tengah-tengah ni apa? P tambah Q. So, kalau ini A, ini B. So, tengah-tengah tu A tambah B. Ini law yang kedua. Tadi triangle law. Ini parallelogram law. Dan yang terakhir kita ada polygon law. Polygon law kita bermain dengan polygon yang side dia tu lebih daripada 4 dan ke atas lah. Kalau triangle tadi triangle law. 4 tadi parallelogram. So, yang ni atas 4. 5 ke 6 sisi tak tahu lah. Okay. So, polygon law is given by AE adalah dia punya destinasi yang singkat. Faham AE adalah shortcut. Kamu nak pergi daripada A ke E. Let's say kamu tak diberi punya ini. Tapi kamu ada jalan yang jauh. So, macam mana kita nak binakan dia? AE, vektor AE, nak sampai daripada A ke E tanpa melalui jalan singkat ni adalah AB tambah, apa tu? BC tambah CD tambah DE. Okay, so inilah dia punya jalan jauh. Inilah kita punya resultant vector. Boleh? Contoh. Ni cikgu buat satu contoh je. Dia bagi kat situ. Dia bagi kat sini reference tau. Vector U ni ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Kemudian vector B ada 1, 2, 3. So, soalan kita nak binakan, let's say kita nak buat A ya. Kita nak buat A. So, A kata 2U tambah V. So, 2U, kalau 1U ni ada 4 kotak. So, kalau 2U ada berapa kotak? Ada 8 kotak. So, marilah kita buat bersama-sama. Okey. Vektor 2U. Okey. Dan kemudian, kita buat vektor V ya. Sebab dia nak V saja. So, bila V ada 1, 2, 3. So, mari kita tambahkan kita punya line kat situ. Okay, so inilah kita punya V. Okay. Dia tanya pula. Dia suruh buat draw dan label the resultant vector. Ini jalan jauh dia. Ini jalan jauh. So, dekat mana dia punya shortcut? Shortcut dia adalah kamu connectkan initial dengan end point kat situ. So, kamu ambil je ruler dan kamu connectkan. Okay. So, inilah kita punya resultant vector. Okay. Jangan lupa dalam vector, dalam triangle law, kena include apa? Kena include arrow. So, kalau kita punya U menghala ke sana. Kemudian V menghala ke atas. Okay. So, sana, atas. So, kita punya resultant macam mana? Bawah ke atas? Atas lah. Sebab kita menghala ke V tu. So, kita buat dua line, 2 arrow macam tu. Okay, so inilah kita punya vektor 2U tambah V. Dan inilah kita panggil dia sebagai, boleh faham konsep. Okay. Dan kalau untuk macam yang ada negatif tu, kamu tahu lah kena buat apa. Kamu kena tukar direction. Kalau atas, positif. So, kalau negatif, kamu turun je lah bawah macam tu. Okay, boleh buat sendiri kan. Okay. Vector P represent the velocity of 70 km sejam to the south.
And vector Q represent the velocity of 80 km per hour to the east. Okay. So kena tahu juga apa tu? Arah. Kau belajar kat geografi kan, ni Newton dah north, south, west, east, betul tak? Okay, kita nak binakan satu triangle dekat sini, dan nak bina triangle pun tak boleh sesuka hati tau. Okay, to the south menghala ke selatan. So to the south maknanya kita menghala ke bawah lah, ke selatan macam tu. Buat siap-siap. Ini kita try and error je. Kemudian kita kata kat situ menghala ke east. So kita buat macam ni. Okay. Right. So ini 70 dan ini 80. So macam mana kita nak selesaikan triangle tu, kita gabungkan je. Macam tu. Okay. So kita buatlah dua arrow menandakan resultant vector. So adakah kita punya triangle ni valid atau tidak? Valid lah. Sebab ini kita punya starting point, kita pergi sini, anda pergi sana, boom. Jumpalah kita punya destinasi. So tak ada masalah kat sini So kita apa tu? Label lah. This is P and this is Q. Okay. 70, 80 ni adalah dia punya magnitude dia punya nilai. Find the direction and also the magnitude of the resultant vector. Dia nak cari P tambah Q. So kat sini lah P tambah Q dah. Tak ada isu pun. Alright. Cari dulu magnitude, nak senang. We find the magnitude first, okay? Magnitude, macam cikgu ulang sebelum ni, magnitude kalau nak cari kita pakai apa? Kita pakai teorem Pythagoras. So, 70 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. Lepas tu kita punca kuasa, kita akan buat jawapan. 106.30 km sejam. Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada direction pula. Cikgu tarik sikit. Utara. Okay, bila kita bermain dengan arah, kita kena follow utara ni tau. Utara, selatan, semua kita kena follow. Yang mana arah ataupun direction tu bermula daripada utara dan dia punya arah ataupun direction dia adalah mengikut arah jam. So kamu kena mula daripada sini. Mula daripada utara dan kamu tarik kau punya angle tu sampai kamu jumpa dia punya resultant vector P tambah Q tu. So dekat mana? Line mana? Adakah line sini? Line sini P saja. Line sini Q saja. Sini. Tetapi line yang cikgu yang buat dua arrow ni adalah line P tambah Q. So inilah line yang kita nak cari. So kita tarik dan kita stop. Ini sampai sini je kita nak. So kita nak theta ni. So in order to find this theta, kita kena carilah theta dekat dalam ni. Okay. Supaya nanti bila kita dapat theta kat dalam ni, kita ambil je 180 tolak dengan theta kat dalam ni, baru dapat theta dekat luar ni. Okay. So kita ada delay kat situ, kita ada sini 70, kita ada 80. So kita boleh guna apa? Kita boleh guna tangent, because tangent is opposite over hypotenuse. So let's say kita denotekan ni sebagai alpha. So tangent alpha is equals to opposite 80 bahagi dengan adjacent 70. Kita akan dapat alpha sama juga dengan 48.81 degree. Okay, alpha kat situ. So, dia punya direction is equals to 180 tolak dengan 48.81. You will get the final answer which is equals to 131.19 darjah. Dah siap lah. Okay, so magnitude dah ada. Direction dah ada, so we are done. Nombor 3. Okay. ABCD adalah trapezium. Dibagi 3 AB adalah 2 DC. Kita tahu yang vektor DC adalah Y. Dan vektor DA, bukan AD, tengok anak panah tu. Betul-betul. So, vektor DA adalah X. Alright. Dia habang kat situ. So, untuk A, kita gunakan persamaan yang dah ada kat sini. AB, bawa 3 pergi bawah, kamu akan dapat 2/3 DC. So, berapa DC dia masukkan je. So, AB adalah 2/3 Y. Dah siap. Simple. Very simple. AC. So, AC, buat anak panah. Buat garisan, buat anak panah.
Nampak tu? Sebagai reference. Macam mana kamu nak pergi daripada AC ke... Macam mana kamu nak pergi daripada point A ke point C? Kalau kamu pakai jalan dekat atas ni, kamu tak ada. Kamu ada AB. Tapi kamu tak ada BC, betul tak? BC belum lagi. Tak ada lagi. Tetapi kalau kamu pakai jalan bawah, kamu ada kedua-duanya. AD kamu ada vektor dia. DC pun kamu ada vektor dia, betul tak? Okay, perhatikan betul-betul. AD adalah, dia berlawan arah kan? Dia opposite direction. So, bila opposite direction, apa akan jadi kepada nilai dia? Nilai dia akan jadi negatif. So, sebelum nak jawab dia punya soalan tu, buat dulu persamaan. How to go from A to C. So, from A to C kita buat macam mana? AD tambah DC. Okay? DC tak ada masalah. Kita telah mengikut arah. Salin je balik Y macam tu. Tetapi AD ada sedikit perubahan. Apakah perubahan dia? Perubahan simbol sahaja. Kamu tukar je jadi negatif X. Sudah siap? Ataupun kalau lebih cantik lagi, kamu buatlah Y tolak X pun tak ada masalah. Betul juga. Soalan C. Cari BC. Ini cari BC pula. So, how to go from point B to point C? So, kita boleh pakai jalan jauh. Sebab ke semua vektor AB, vektor ni semua ada nilai. So, buat dulu persamaan. Apa-apa pun buat dulu persamaan. So, BC adalah bersamaan juga dengan apa? BA tambah AD tambah DC. Okay. So, AD tambah DC tadi kita dah ada. AD tambah DC tadi kita dah ada. So, okay, hati-hati. BA tak tahu. Tapi kamu ada AB. AB adalah 2/3 Y. So, kalau BA patah balik arah, apa jadi pada vektor dia akan jadi negatif 2/3Y. Kemudian, tambah apa? Ambil macam ni. Tambah Y. Lepas tu tolak X. Selesaikan kamu akan dapat jawapan dia, iaitu 1/3Y tolak dengan X. Sudah siap. Last kali. BD. Okay. Buat line. Oh, BD buat line. Macam tu. BD bukan DB. So, BD ke sana. So, how to go from B to D? How to go from B to D? Very simple. Tulis dulu persamaan. BD adalah bersamaan juga dengan BA tambah AD. Alright. So, BA tadi dah jumpa negatif 2/3Y. AD juga tukar direction, tolak X. Sudah siap. Settle masalah. Okay. Nombor 4. Kita pergi kepada masalah yang pening sikit. Tak adalah pening sangat pun. Kamu ada kapal terbang. Okay. Dia nak terbang ke utara. Dia nak terbang ke utara. Macam tu. Okay. Daripada mana? Daripada airport P kepada airport Q. Okay ya. So, dia terbang tu berapa tu? Sejauh 1,200 km dalam masa 2 jam. So, dari sini kita dah boleh cari dia punya laju ataupun speed ataupun velocity. So, 1,200 km kita bahagikan dengan 2 jam, kita akan dapat jawapan dia. Iaitu 600 km sejam. Okay. Angin bertiup dari arah barat ke timur. East, south. Angin bergerak ataupun angin bertiup dari arah barat. Bukan ke arah barat tau. Maknanya kalau daripada barat, ke mana? Ke timur lah, tak ke selatan pula. Angin bertiup dari barat ke timur. So, bila ke timur, kau buat macam ni. Ke timur macam tu. Ke timur. Kapal terbang dari mana? Daripada P ke Q ke utara macam tu. Okay. Sekarang ini, soalan nak tanya. The velocity of the plane without the influence of the wind. Tanpa pengaruh angin. Okay, kamu kena faham satu situasi dekat sini. Kita punya triangle ni tak cukup lengkap lagi. So, macam mana kita nak lengkapkan? Tarik je lah. So, tarik je. Tarik. Okay, lebih kurang
So, kamu nak pergi daripada P ke Q. Kalau kita tengok dari segi dia punya triangle pun tak apa betul, betul tak? Tak apa nak betul kan? Tapi, ini special case sikit. Sebabnya, bila kamu bawa kapal terbang ataupun seorang juruterbang tu, dia nak pergi ke utara. Betul tak? So, in order dia nak pergi ke utara ni, dia kena terbang ke sana. Sebab bila dia terbang ke sana, angin tu akan bertiup dan bila angin tu bertiup, dia akan tolakkan kapal terbang tu ke sini baru sampai dekat airport Q. So, itu memang itu cara pilot tu terbang lah. Dia akan terbang sedikit di sebelah kiri, kemudian angin akan bertiup, dan dia akan sampai ke airport Q. Okay. So, sebenarnya, kalau kita nak ke sana tu, sebenarnya, kita memerlukan kelajuan yang lebih laju supaya boleh tampung kelajuan angin supaya sampai ke destinasi. So, kalau untuk A ni sebenarnya kita cari apa? Kita cari dia punya resultant vector. So, 160 kuasa 2 tambah 600 kuasa 2. Kemudian kita buat punca kuasa. So, kita akan dapat jawapan 620.97 kilometer sejam. Okay. Kalau ada pengaruh angin, kalau dia kata with the influence of the wind, ini dia punya laju. Sebab angin tu dah tiup dah. So, bila angin tu tiup kapal terbang, inilah dia punya kelajuan dengan influence angin. Okay. B pula, soalan tanya, what is the original direction of the plane? So, original direction adalah, macam cikgu cakap tadi, kita kena berpadukan kepada arah utara, selatan semua tu. Direction bermula daripada arah utara. So, utara yang straight ni, dan dia punya direction adalah clockwise. So, kita kena tarik dia punya angle tu, sampai kamu jumpa line kapal terbang tu. Boom. So, inilah angle yang kita nak cari. So, in order to find this angle, you kena cari dulu angle kat dalam ni, iaitu angle apa? Kita let sebagai angle alpha. Okay. So, kita nak cari alpha macam mana? Pakai je tangent. So, tangent alpha is equals to 160 over 600. You will get the alpha is equals to 14.93. So, how to find the theta? Theta is equals to 360. Tolaklah dengan 14.93. So, kita akan dapat jawapan dia 345.07. Next subtopic, solving problem involving vector. Okay. So, let's say kamu ada satu point O ni adalah biasanya origin lah. So, cikgu letak je kat mana-mana. Sini O. Kemudian 4X tolak 2Y ni somewhere dekat bawah sini. Lepas tu Y situ. Lepas tu Z situ. Sebab dia kata X, Y, Z adalah collinear. Collinear ni apa? Berada pada satu garisan yang sama. So, sini tarik sikit. Okay, so ini X. Ini Y. Ini Z. Ini O. OX, OY dengan OZ. Macam tu. Okay. So, macam mana kita nak cari the value of K? So, first of all, kita cari dulu vector XZ. Sebab kalau collinear ni, kalau kamu ada X, Y, Z collinear, kamu kena buktikan yang X, Y adalah lambda ataupun constant X, Z. Ini je untuk collinear. Very simple. So, kita cari dulu vector X, Y. So, how to go from X to Y? Again, kita pakai triangle law. So, macam mana kita bagi daripada X ke Y ni? Kita pakai XO tambah OY. So, ini kita pakai apa? Triangle law. Okay, vector OX adalah 4X tolak 2Y. Tetapi bila kamu buat XO, dia akan berubah simbol sebab opposite direction. So, apa akan jadi? 2Y tolak 4X. Okay. Tambah dengan OY ada perubahan tak? Tak ada, so salin balik. KX tolak dengan Y. Settle untuk XY. Now, kita buat XZ pula. Apakah persamaan untuk XZ? Macam mana nak travel daripada X ke Z?
X ke Z adalah XO tambah OZ. So, XO tambah OZ. Okay. So, apakah vektor untuk XO? Sama macam tadi tu. Tukar dia punya direction. 2Y tolak 4X. Tambah. OZ ada perubahan tak? Tidak ada. 6X tambah 5Y. Dan selesaikan kamu akan dapat 2X tambah 7Y. Okay. So now this one also kita boleh simplifykan. Kita keluarkan K minus 4. Faktoriskan X tu. Macam tu. Kemudian tambah Y. Okay. So now kita dah ada vektor XY dan juga vektor XZ. Barulah kita boleh gunakan persamaan dekat atas ni. XY sama juga dengan lambda XZ. Ataupun XY adalah gandaan XZ. So XY kita adalah K tolak 4X tambah Y sama juga dengan lambda. Masukkan 2X tambah 7Y. Okay. Sekarang ni kita nak buat perbandingan. So, kat mana kita nak banding ni? Yang mana satu kita nak bandingkan? Kita kena bandingkan koefisien X ataupun Y. Kita pilih satu je. So, kalau kita pilih X, kita akan jadi apa? Akan ada K, akan ada lambda. So, akan jadi banyak constant dekat situ. Kita hanya pilih mana yang paling senang kita nak selesaikan. So, kita boleh pilih apa? Kita pilihlah Y. So, Y sini, Y sini. Okay. So, koefisien maksudnya apa? Koefisien maksudnya nombor di hadapan sahaja. Tak perlu nak ambil Y ni. Okay. So, apakah koefisien untuk Y ni? 1. Sama juga dengan lambda darab dengan 7. So, apakah kita punya lambda? 1/7. So, once kita dah ada kita punya lambda, barulah kita boleh comparekan kita punya koefisien untuk X pula. Alright. So, K minus 4 is equals to lambda kita 1/7 darab dengan 2. So, K is equals to 2/7 tambah 4. So, we will get the answer K is equals to 30/7. Dah siap. And last but not least, soalan terakhir sekali. Kita ada the plan of alleys of a residential area which form a quadrilateral ABCD. Okay. There is a lamp post at the position of E. Ada tiang lampu kat situ yang mana BE dan ED dipisahkan melalui nisbah 3, 1. Okay. AB selari dengan DC yang mana DC adalah 4/3 AB. Okay, soalan suruh express BD dulu lepas tu baru AE. So, BD. So, perhatikan BD. Macam mana kamu nak travel daripada B ke D? Kamu tak boleh guna BC tambah CD because you don't have anything here. Okay? So, instead kamu gunakan jalan dekat atas iaitu apa? BA tambah AD. Barulah kamu berdapat dia punya jawapan. Okay? Hati-hati dengan dia punya direction tu. 24X ni adalah AB. So, kalau BA, tukar je simbol. Negatif 24X tambah AD ada perubahan tak? Tak ada. So, salin je balik 20Y and you are done. Okay. AE. Okay, kita bina persamaan untuk AE dulu How to go from A to E? How to go from A to E? Kamu boleh buat AD tambah DE. Ataupun kamu boleh buat AB tambah BE. Mana lagi senang? Kita ambil yang mana yang lebih kurang sama direction. Okay. So, tak perlu nak tukar banyak-banyak. So, juga ambil yang bawah Yang bawah AB tambah BE. Okay. AB kita dah ada. BE kita tak ada. Tetapi kita ada BD. So, kalau kamu diberi satu nisbah dekat sini, ada 2 nisbah. So, kamu apa kena buat? Kamu kena tambahkan nisbah tersebut. So, 3 tambah 1, kamu akan dapat 4. Okay. So, kamu akan dapat BE itu adalah apa? 3/4 daripada keseluruhan line BD. Okay. So, cikgu ulang. Kalau kamu diberi nisbah, kamu tambah je nisbah tu. Okay. Kemudian, setiap nombor kat nisbah tu akan jadi dia punya numerator. Dan BE
adalah 3/4 daripada keseluruhan tau. Bukan ED ke BE ke bukan. BE adalah 3/4 daripada keseluruhan line BD tersebut. Okay. So, BD kita dah ada. So, kita bolehlah masukkan. Alright. AB kita apa? 24X. Tambah BE kita apa? 3/4 daripada BD. Mana kita punya BD? Ni dekat atas ni. So, negatif 24X tambah 20Y. Ni kamu selesaikan. Kamu akan dapat jawapan dia. AE kita adalah 6X tambah dengan 15Y. And you are done. Show that the ALI AE is selari ataupun parallel dengan ALI BC. So, vektor AE kita dah ada. So, kita cari vektor BC pula. So, how to go from B to C? Ada banyak cara sebenarnya. So, kita pakai macam-macam cara boleh buat. So, BC adalah BD tambah DC. Okay, BD kita ada tak? Ada atas ni. Atas ni. So, negatif 24X tambah 20Y. Okay. Tambah dengan DC. DC adalah 4/3 AB. So, DC adalah 4/3. AB kita adalah 24X. Selesaikan kita akan dapat 32X. Tambah 32X. So, kita akan dapat jawapan kita kat sini. 6X tambah 20Y. So, macam mana kita nak show yang AE is parallel to BC? Senang je. Kan kalau parallel kan kita kena buat apa? Parallel adalah AE is equals to gandaan. Letak je apa-apa. K ke lambda ke ikutlah. So, kita letak K kat sini ya. AE adalah gandaan BC. Ataupun BC adalah gandaan AE. Tak ada masalah. Buat macam ni. So, sekarang ni kita nak show kan kita punya gandaan tu adalah betul untuk kesemua lah. Betul tak untuk kesemua? 32. Ya, ini 8. Sorry ya. Yang ini 8. Okay. So, let's say kita nak compare X dulu So, kita ambil. Tulis dulu lah. 6X tambah 15Y sama juga dengan K. 8X tambah 20Y. So, kita ambil X dulu. So, 6 sama juga dengan K 8. So, K kita adalah 3/4. So, 3/4 ni kena betul juga untuk Y. So, kita buat untuk Y pula. 15 sama juga dengan K 20. So, K sama juga dengan 3/4 juga. So, bila dah sama tu, dia parallel lah. So, thus AE is parallel to BC. Sudah siap. Okay, so basically that's all about 8.2. Okay, so kita akan jumpa lagi di video dan di lesson yang seterusnya. Bye.